Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik ni saya pilih sebab bersempena dengan kita dah masuk fasa yang kedua sebenarnya. So fasa yang pertama tu 10 hari yang pertama, kan? 10 hari yang pertama dikatakan 10 hari yang pertama itu adalah rahmat. 10 hari fasa yang kedua iaitu daripada hari yang ke-11 sampai yang ke-20 dipanggil keampunan. Okay? Jadi apa benda tu yang rahmat dengan keampunan ni? Okay, dan sebenarnya apa benda puasa ni sebenarnya? Satu kita nak kita lihat ya. Okay, dan jadi sebenarnya semua peribadatan kita kepada Tuhan semuanya menuju pada jalan yang sama, iaitu untuk nak kembali kepada Tuhan. Dan untuk nak kembali kepada Tuhan tu maka kita kena kenal diri. Tak kisah dalam solat ke, dalam baca Quran ke apa, sebenarnya kita nak mencari diri kita ni siapa, supaya mudah untuk kita nak kembali kepada Tuhan pada jalan yang betul, iaitu sirat al-mustaqim, jalan yang betul-betul lurus. Dan kita duduk kat situ, kita nak berada pada jalan tu. Jadi puasa ni apa sebenarnya? So puasa ni dalam kita tengok yang secara asasnya puasa tu kita tak makan, kita tak minum. Maksudnya kita tahan makan, kita tahan minum, kita tahan syahwat, kita tolak semua tu. Dan benda ni lah yang antara benda yang susah kita nak tolak. Dan kita tolak ke semua tu sehingga yang dalam hati kita ni hanya tinggal Tuhan saja. So ini adalah latihan itu, latihan. So nak mensucikan diri. Jadi dan apabila kita tolak semua tu, kita tolak, dan bila kita tak makan, tak minum, kita rasa apa? Kita rasa lemah. Jadi itulah diri asal kita, lemah. Dan kita ada keupayaan ni, keupayaan yang kita ada, tenaga yang kita ada ni, semuanya atas sebab Tuhan letakkan pada kita. Tuhan letakkan pada kita. Dan puasa mengajar kita, iaitu diri kita yang asal, iaitu fakir. Fakir tu maksud dia, pertama, tidak memiliki apa-apa. Kita tak memiliki apa-apa pun. Apa yang kita ada sekarang ni sebenarnya bukan milik kita pun, semua milik Tuhan. Dan kita hanya menggunakan je. Tuhan anugerah ni, anugerah bukan pinjaman. Orang kata apa, ini mata besok ni adalah semua adalah pinjaman, kita kena pulangkan. Bukan pinjaman. Ia adalah anugerah. Dan Tuhan tak minta kita pulang balik pun. Dia anugerah. Dalam anugerah tu Tuhan nak kita guna. Tuhan kita nak guna segala nikmat ni. Dan dalam kita menggunakan segala nikmat tu, kita menikmati nikmat tu, kita boleh detect Tuhan di sebalik nikmat. Itulah jalan kembali kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan nak. Jadi fakir tadi ada dua. Yang pertama, kita tak memiliki apa-apa pun. Yang kedua, kita tak mampu nak buat apa-apa pun. Tak mampu nak buat apa-apa, melainkan Tuhan meletakkan kemampuan. Dan diri asal kita tu, kalau kita tengok, dulu kita tak ada. Dulu kita langsung tak ada. Dengan nama tak ada, apa tak ada, tak ada. Langsung tak ada. Sekarang dah ada. Bukan setakat dah ada, kita dah ada nama, dah ada rupa, dah ada perangai. Semua dah letak, Allah letakkan, dah ada. Dan bukan setakat ada, tapi Allah kurniakan segala nikmat. Dan bukan setakat Allah kurniakan segala nikmat, Allah beri kita kemampuan untuk merasai nikmat tu. Jadi diri asal kita tak ada semua tu dulu. Sekarang dah ada. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Bila dah ada pun, kita masih lagi fakir, iaitu kita tak mampu nak buat apa-apa, kita tak mampu memiliki apa-apa. Dan lama-kelamaan Tuhan letakkan pemilikan. So kita dah boleh memiliki macam-macam lah, kita boleh merasai memiliki macam-macam. Dan Tuhan letakkan pada kita kemampuan. So kita boleh buat macam-macam. Diri itu daripada yang kosong tadi ni dah diisi dan memiliki nilai. Itu dikatakan fakir. Jadi
diri kita yang kosong tu, diri yang tak ada tu, daripada tak ada jadi ada, daripada tak ada memiliki sekarang dah memiliki, daripada tak mampu sekarang dah mampu, maka itulah yang dikatakan rahmat. Jadi maksud dia, diri kita itulah rahmat. Kan? Kita ingat rahmat tu besok bila turun? Besok dekat akhirat baru turun rahmat. Dah ada dah rahmat depan mata dah. Jadi maksud dia, bila kita tengok cermin, kita nampak diri kita, maka itulah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan dah ada depan mata. Jadi, tapi masalahnya sekarang ni, adakah kita betul-betul menerima rahmat Tuhan tu? Maksud, adakah kita menerima diri kita seadanya? Apakah diri kita seadanya? Iaitu Tuhan letakkan seawal-awal je. Tuhan dah letakkan diri kita pada kedudukan yang betul, iaitu hamba. Apa maksud hamba? Diri asal kita apa? Diri asal kita sebelum kita dilahirkan, satu apa pun kita tak tahu. Yang kita tahu Tuhan je. Satu apa kita tak nampak. Yang kita nampak Tuhan saja. Sekarang ni bila Tuhan dah letakkan segala-galanya kat kita, kan? Tuhan letakkan kemampuan, pemilikan, kemuliaan, ilmu, pengetahuan dan sebagainya lah, Tuhan dah letakkan pada kita. Maka kita mula nak lari jauh. Kita dah lari jauh daripada kedudukan kita ataupun diri kita sebagai hamba tadi, yang hanya menyaksikan Tuhan, yang hanya tahu pasal Tuhan saja. Kita dah mula menyaksikan yang lain. Kan? Kita menyaksikan yang lain lebih besar daripada Tuhan. Maksud, kita mula menyaksikan nikmat dunia ni lebih besar daripada Tuhan. Kita lebih terpesona dengan selain daripada Tuhan. Sepatutnya yang terpesona Tuhan, kan? Yang kita terpengaruh dan terpesona tu hanya pada Tuhan je. Yang lain tu kita tak terpesona, kan? Dan Tuhan dah letakkan diri kita ni, daripada tak ada apa-apa, daripada tak ada apa-apa, dia dah isi lah, kan? Daripada kosong dia isi. Lepas tu dia letak kita tinggi, iaitu khalifah. Apa khalifah tu? Khalifah itu adalah pengganti Tuhan di muka bumi. Pengganti dia untuk apa? Pengganti dia untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Jadi apa benda rahmat tu? Jadi sebenarnya kesempurnaan Tuhan tu memiliki kesempurnaan sifat. Dan macam mana nak tengok? Dan kesempurnaan sifat Tuhan tadi ni, Tuhan letak kat kita sebenarnya. Dah ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tuhan kata, pada diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Kalau tidak sebabkan sifat yang maha melihat tadi ni, maka kita tak boleh. Tuhan kita tidak ada penzahiran sifat Tuhan kita. So dengan ada mata, dengan kita boleh lihat, ini adalah penzahiran sifat Tuhan yang maha melihat. Semualah, dengan mulut, dengan telinga, dengan apa semua ni, itu adalah kita penzahiran kepada kesempurnaan sifat Tuhan tu. Sebab saya nak bawa ni, kita nak faham cerita, sebab untuk kita nak faham kenapa kita berpuasa tu. Kenapa Tuhan suruh, bukan kenapa Tuhan nak kita berpuasa. Sebab sebelum saya faham tentang apa itu puasa, so dia bila dah tahu apa itu puasa, so saya rasa lain. Saya rasa puasa itu lebih bermakna bila kita faham apa itu puasa di bulan Ramadan. Untuk nak melihat rahmat tadi ni, kan? Jadi maksudnya kita tengok Tuhan kasih kita, daripada tak ada jadi ada. Tak tahu apa kelebihan yang Tuhan pandang kita, sampai Tuhan letak manusia ni, insan ni, satu kedudukan yang sangat tinggi. Tak tahu apa, kan? Tak ada kelayakan pun sebenarnya untuk nak menjadi khalifah. Tak ada kelayakan pun. Tapi satu je kelebihan insan ni berbanding dengan makhluk-makhluk lain, iaitu dia ada satu sifat Tuhan yang panggil mengetahui. Dia mengetahui. Dan hanya insan saja yang boleh detect Tuhan. Contoh, dia tengok iblis, kan? Dikala yang lain-lain Tuhan suruh semua makhluk-makhluk di langit untuk tunduk dan sujud kepada Adam. Iblis saja yang tak nak. Yang lain tunduk tu sebab taat, tidak melawan. Bukan sebab dia orang mengetahui, tak. Dia orang hanya taat saja. Malaikat dia hanya taat saja. Dia macam robot lah, macam program yang taat. Tapi iblis, dia tidak tunduk. Sebab apa? Sebab dia tak nampak, dia tak boleh detect. Di sebalik Adam tu adalah Allah. Dia tak boleh detect.
Tapi manusia boleh detect. Contohnya, di sebalik nikmat, kita tahu ini Allah yang maha memberi nikmat. Di sebalik keupayaan kita untuk melihat, kita tahu bahawa kita boleh melihat ini disebabkan adanya sifat Allah kan, yang maha melihat. Sama juga yang maha mendengar. Abraham berkata-kata, kita boleh detect Allah tu. Kita boleh detect Tuhan tu kan. Jadi itulah satu-satunya makhluk yang boleh detect Tuhan. Itulah kelebihan dia. Sebab itulah Tuhan letakkan insan ni pada kedudukan yang sangat tinggi, iaitu khalifah. Cuma manusia itu sendiri yang selalu hijab diri dia sampai tak nampak Tuhan. Kan? Tuhan tak pernah sorok diri dia, dan Tuhan tak pernah menyorok diri dia. Cuma yang kita lihat ni bukan seketul Tuhan, tapi adalah kesempurnaan sifat. Kita dapat melihat kesempurnaan sifat tu sehingga kita rasa teruja dengan dia. Allah, hebatnya Allah ni. Macam tu kan, lebih kurang kita nampak pun tu kan. Kita tengok, bila kita tengok, kita keluarkan mata ni, kita kaji mata. Ya Allah, hebatnya Allah. Macam mana dia boleh buat mata ni sampai kita boleh melihat. Kan, dia tengok kan. Kalau tengok tu betul lah, struktur mata dalam ni dengan sistem mata sambungkan otak apa semua. Hebat Allah. Memang hebat. Itu yang kita nanti katakan kita boleh detect Allah tu. Itu kelebihan manusia. Berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Namun begitu, kelebihan manusia ini tu yang tadi, dia tetap fakir. Iaitu kelebihan yang ada pada diri ni semuanya adalah anugerah. Anugerah ni lah rahmat. Nak tengok ni, mudah nak tengok rahmat tu apa dia. Rahmat tu adalah sebab itu Tuhan suruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap surah Al-Quran yang kita baca tu kan, dia suruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap dimulakan dengan Bismillah kan, set nasyid kan. Kenapa benda tu? Kenapa Tuhan beratkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Bila kita tengok makna dia, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Bila kita baca tu, apa sebenarnya Tuhan nak kita tegakkan? Allah tu memang dah dia memang pemurah, dia memang pengasih, itu dah tahu. Tapi untuk kita, apa pengajarannya, kelebihannya? Jadi maksud dua sifat Tuhan ni, pemurah, pengasih, kan? Dekat mana ada? Ada dekat kita. Dan kita boleh tegakkan. Jadi macam mana kita nak tengok pemurah pengasih? Tengoklah bagaimana Tuhan pemurah pengasih kita. Segala nikmat yang Tuhan beri kat kita, dia minta balas tak? Dia tak minta balas. Dia tak minta ganjaran, dia tak minta balas. Jadi maka kita mulalah tegakkan diri kita ni, kita tegakkan dua sifat tu, iaitu Rahman dengan Rahim, pemurah, pengasih. Apa cara dia? Cara dia adalah start, mulalah memberi. Sebab tugas khalifah apa? Tuhan kata, kita adalah khalifah, dan tugas khalifah adalah menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Sebarkan rahmat ke seluruh alam. Maka mulalah memberi. Saya ambil satu contoh. Apakah memberi yang antara memberi yang cara yang mudah, termurah, terbaik? Contohnya, kita mulalah beri senyuman. Kita sebarkan senyuman. Bila kita senyum, tengok orang yang ada masalah, tengok senyum kita, hilang masalah dia kejap. Nampak? Kan? Orang yang tengah marah, nampak kita senyum, kan? Mungkin sejuk hati dia. Jadi kita boleh memberi. Dan pemberian yang kita kasih dekat orang, kita kasih dekat alam, kita kasih dekat haiwan, kita kasih dekat tumbuh-tumbuhan, yang kita beri itu, kita tak minta balasan pun. Sebagaimana yang Allah beri kat kita, kita beri macam tu juga. Itu kita tegakkan. Dan kita tak minta apa ganjaran pun. Walaupun kita mengharapkan pahala, namun kita tak tengok sangat pahala tu. Terpulanglah kat Tuhan, nak kasih pahala banyak mana tak pahala. Cuma target kita adalah untuk kita nak tegakkan dua sifat tu. Sebab dengan menegakkan dua sifat tu, Rahman Rahim, maka rahmat tersebar ke seluruh alam. Kita nak jadi tengok macam Muhammad. Kita nak jadi diri Muhammad tu. Diri Muhammad tu orang tengok nak bunuh, terus masuk Islam. Nampak? Tu rahmat tu. Diri dia tu ada aura Rahman dengan Rahim yang sangat kuat. Jadi kalau kita macam mana? So kita mulalah
mula. Dan memberi itu bukan kita nak memberi semau kita, tapi kita nak memberi semampu kita. Sebab kita tahu kita tak mampu nak tegakkan Rahman dengan Rahim tu melainkan dengan bantuan Tuhan. Itulah fakir. Kita tak mampu nak buat tu melainkan bantuan Tuhan. Kita tak mampu nak sebarkan rahmat melainkan dengan bantuan Tuhan. Tapi kita nak tegakkan nak tegakkan dua sifat ni agar kita boleh menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Kan? Jadi itu dia, kan? Okey. Jadi apa kaitan dia tadi dengan puasa? Maka puasa kita dah tolak semua, kita nak kembali balik. Kita sebenarnya puasa ni lah satu perjalanan untuk kita nak mencari semula diri asal kita yang kita dah terpesong jauh sangat. Apa tu diri asal kita? Iaitu kehambaan kita, iaitu hamba kepada Tuhannya, kan? Maksud dia hanya tergantung kepada Tuhannya, dia hanya mengharapkan Tuhannya, dia hanya menyaksikan Tuhannya, segala fokus hanya pada Tuhan, segala pengharapannya hanya pada Tuhan. Itu yang kita nak kembali pada sana. Kembali kepada siapa? Kita datang daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita dalam proses perjalanan untuk nak kenal diri kita ni siapa, supaya kita boleh kembali. Kalaulah kita tak merasai diri kita ni fakir, memang kita tak akan dapat kembali pada Allah. Kalau kita nak kembali pun, kita akan kembali pada lorong-lorong yang salah. Jadi dengan kita menyedari dan dapat merasai bahawa diri kita ini fakir, ya, tidak memiliki apa-apa, tidak mampu nak buat apa-apa, melainkan pemilikan dan kemampuan kita ni hanya anugerah dan pertolongan Allah semata-mata. Kan? Barulah kita boleh ada lorong untuk kita nak kembali kepada Allah SWT. Jadi itulah puasa. Puasa nak mengajar kita tu. Okay, baik. 10 hari pertama adalah rahmat. Jadi sebenarnya apa kita mencari rahmat tu? 10 hari pertama kita nak mencari diri kita yang fakir tadi, dan kita terima diri kita fakir ni seadanya, dan kita tegakkan dua sifat rahmat tadi, iaitu Rahman dengan Rahim, dan kita sebarkan ikut kemampuan kita. Kalau kita faham benda tu dan kita tegakkan ni, maka rahmat dah ada dah. Sebab rahmat itulah, diri kita itulah rahmat, kan? Diri kita itulah rahmat, Sebab Tuhan tak mengharapkan pun sebenarnya amal ibadat kita. Dia tak minta pun, dia tak perlu pun amal ibadat kita, pahala kita, dia tak perlu pun. Yang perlu kita, dia tak perlu pun, kan? Tapi Tuhan ada satu sifat dipanggil iradat, iaitu berkehendak. Dia hendak apa? Dia hendak diri dia dikenali, dia hendak diri disebut-sebut nama, kan? Dia hendak diri dia dipertuhankan. Masalah sekarang ni, kita banyak mempertuhankan selain daripada Allah tu. Kita pertuhankan nikmat dunia. Faham tak? Okay, contoh lah, alamak, contoh paling mudah lah. Saya ni ada air, katalah ini katakanlah ada air tapi dah habis, kan, saya minum. Kan, teh ais contoh je lah. Sedap dengan teh ais ni, kan. Sedap lah, kan. Okay, saya berkata-kata dan saya yakin bahawa sedap teh ais itu datang daripada teh ais. Itu jadi saya dah meletakkan teh ais tadi ni dengan Allah dah selevel, kan. Padahal yang memberi sedap tu, siapa yang memberi sedap? Tuhan yang memberi sedap. Bukan teh ais memberi sedap. Tuhan yang memberi, yang mencipta sedap, dan Tuhan meletakkan sedap kat saya, dan Tuhanlah yang memberi kemampuan untuk saya menikmati sedap. Bukan teh ais tu. Nampak? Dekat minum pun kita dah boleh feel kita punya ketauhidan kita. Kan? So berhati-hatilah, Jadi itulah yang kita nak kembali. Okay, 10 hari yang kedua adalah keampunan. Keampunan. Okay, pernah dengar tak sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Rahmatku mengatasi kemurkaanku. Pernah dengar? Pernah dengar, kan? Satu lagi, satu hal diskusi juga, Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat, mengatakan sesungguhnya lebih kurang amalan dan pahala dan amalan tidak menjamin masuk syurga, melainkan dengan rahmat
Tuhan, kan? Lepas tu sahabat tanya pada Nabi, termasuk diri engkau ke ya Rasulullah? Nabi cakap, ya. Jadi maksud dia rahmat Tuhan ataupun syurga tu, kan? Syurga itu kalau dikatakan sehingga Nabi kalau Nabi masuk syurga bukan sebab amalan dia, bukan sebab pahala dia, even bukan sebab title Nabi dia, tapi sebab rahmat Allah, iaitu apa yang ada pada diri kita ni yang kita terima seadanya, itulah rahmat. Jadi sebenarnya rahmat dah ada depan mata, adakah kita nak grab atau tak nak, tu je. Ramai kita duduk pada kedudukan yang bersangka-sangka, sebenarnya bersangka-sangka, kan? Rahmat tu adalah bila rahmat Tuhan tu adalah bila kita berjaya buat amal ibadat ni, kan? Kita berjaya kumpul pahala, maka itulah rahmat, kan? Tak sebab rahmat itulah diri kita, itulah rahmat. Sebab diri kita ni datang daripada kesempurnaan sifat dia. Jadi sebab itulah diri kita tu rahmat. Jadi kalau kita tak tengok diri kita ni rahmat, maka kita mulalah meletakkan diri kita ni lebih rendah pada yang lain. Kita letak diri kita ni lebih rendah daripada emas, lebih rendah daripada pangkat, darjat, lebih rendah daripada nikmat dunia. Maka bila itu kita letakkan diri kita, maka berlakulah kerosakan kepada diri kita. Berlakulah kerosakan demi kerana nafsu, maka kita sanggup hancurkan diri kita. Itulah dia yang berlaku. Jadi puasa ini sebenarnya adalah satu perjalanan untuk kita nak mencari balik siapa diri kita sebenarnya, sehingga diletakkan, kan, yang pertama tu rahmat. Kalau dah dia sebenarnya bukan kita mendapat rahmat, tapi kita terima tak rahmat tu. Kita terima tak seadanya rahmat tu, ataupun kita terima tak diri kita seadanya. Kalau kita terima diri kita, maka kita dah terima rahmat tu, kan? So, contoh, apabila saya tegakkan sifat Rahman dengan Rahim tu, kan, maka saya mula memberi. Contohnya, bila saya memberi makan pada orang yang nak buka puasa, contoh, sewaktu saya kasih makan tu dan saya tengok orang tu makan, apa yang berlaku kat hati saya ni? Saya rasa sangat senang, rasa sangat tenang melihat orang makan daripada hasil pemberian saya. Nampak? So kita berasa tenang, dan tenang itulah, senang dan hati yang senang dan tenang itulah kembali kepada Tuhan, kan? Sebab apa? Ramai daripada kita tak sedar bahawa apa yang dia mencari kat dunia ni sebenarnya adalah mencari ketenangan. Cari duit banyak pun untuk apa? Untuk nak cari ketenangan, kan? Ramai tak sedar dia tu, kan? Mula-mula tu betul, tapi dia mula dia mencari dunia ni dah bukan sebab ketenangan dah, kan? Sehingga dia lupa bahawa diri dia memerlukan ketenangan, dan ketenangan inilah pertemuan kita dengan Tuhan sebenarnya. Jadi ada rahmat, pasti ada keampunan. Sebab rahmat, bila ada rahmat, dia telah meliputi ataupun menutupi kemurkaan dia. Jadi dah tak ada dah, dia tak ada marah dah. Sebenarnya Tuhan dah tak murka dah pada kita. Segala dosa-dosa yang kita buat dia diampunkan. Cuma kan, Tuhan tidak suka kepada dosa yang kita lupa pada dia, yang kita tak nampak dia dan lupa pada dia. Dosa-dosa kemanusiaan ni, contohnya dosa-dosa macam even mencuri, membunuh, semua tu, kan, itu Allah ampunkan. Tapi Allah tak suka. Sebab Allah ada sifat kehendak, kan? Dia ada sifat berkehendak, iradat, kan? Dia hendak diri dia diingati, dia hendak diri nama dia disebut-sebut, dia hendak sifat dia dipandang. Itulah yang kita patut buat dan patut tegakkan dalam diri kita sempena. Dan dia dah berapa belas hari dah 14, 15 nak masuk 15. Jadi dah separuh bulan ni. Saya berharaplah diri saya dan sahabat-sahabat semua, kita dapat mencari hakikat ataupun apakah sebenarnya puasa ni, dan kita dapat mencari jalan untuk kita nak kembali kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Dan dalam kita dapat mengenal siapa diri kita yang sebenarnya tadi, maka itulah jalan yang tepat untuk kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu satu perkongsian lah untuk
malam ni simple aja, iaitu rahmat dan keampunan. Jadi boleh, insyaAllah lah, saya harap boleh faham lah. Okay. Dan satu lagi, saya tak mampu nak beri faham pada orang, saya tak mampu pun, kan? Saya hanya boleh sampaikan apa yang saya tahu lah, tu je apa yang saya tahu. Mungkin apa yang saya tahu ni tak betul, kan? Tapi jadi sahabat-sahabat lah menilai sendiri, kan? Mana yang baik tu ambil, mana yang tak baik tu buang lah, kan? Yang penting diri itu jangan jauh. Kalau kata apa yang saya sampai ni menjauhkan diri dengan Tuhan, maka campaklah dia jauh. Tapi kalau kata apa yang saya cakap ni sangat mendekatkan diri dengan Tuhan, maka diambil dan digenggamlah kuat-kuat. So itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.